Saya main tak tahu. Dia boleh tahu. Satu lagi. Dia pasang semua. Yang lain dia pasang semua dalam tempat. Ada mikrofon tak? Apa? Saya pun tahu. Mula kita tinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan ulumul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Tak maaf saya lambat daripada USM. Pulau ke dekat? Pulau. Sambung tajuk saya. Hari ini kuliah Ustaz Salmi. Ustaz Salmi ke umrah. Saya ambil sambung kitab iman. Bawa kan? Bawa ya. Ke surat 192 yang edisi Rumi, edisi Jawi 193. Tajuk kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. Dengar belakang. Saya tak dengar kena main depan. Baik, kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. Tanda ini Al-Quran telah menyebut di dalam surah Al-Kahfi ayat 92 hingga 98. Saya ambil berkat dalam majlis ini untuk baca ayat 92 sampai 98 surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma atba'a sababa حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى
قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا صدق الله العظيم. Maksud dia, thumma atba'a sababa, kemudian Zulqarnain menempuh jalan lain hingga tak kala dia sampai, thumma atba'a sababa, kemudian dia mengikut petunjuk-petunjuk. Dia tak bubuh dalam tu maksud dah. Ayat 92 ni dia tak bubuh maksud dah. Maksud ayat 92, thumma atba'a sababa, kemudian dia mengikut petunjuk-petunjuk. Hatta idza balagha bainas saddaini wajada min dunihima qawla la yakaduna yafqahuna qawla. Kemudian Zulqarnain menempuh jalan yang lain hingga tak kala dia sampai ke tempat yang disinari matahari, ia dapati matahari tidak menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadi bagi mereka sesuatu yang melindunginya daripada cahaya matahari itu, iaitu golongan manusia yang sangat miskin. Demikianlah, dan sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Kemudian ia menempuh suatu jalan yang lain hingga tak kala ia telah sampai di antara dua buah gunung. Oh, dia tak ikut ni terjemahan dia tak ikut makna dah. Apabila dia sampai di antara dua buah gunung, maka ia dapati di hadapan kedua bukit itu satu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata, hai Zulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj. Qalu ya Zulqarnain, itu ayat dia. Mereka berkata, hai Zulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang yang membuat kerosakan di muka bumi ini. Maka dapatkah kami memberi suatu pemberian kepada kamu supaya kamu membuat dinding antara kami dengan mereka? Zulqarnain berkata, apa yang telah dikuasai oleh Tuhanku padaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan, iaitu kekuatan manusia dan alat-alat, agar aku membuat dinding antara kamu dengan mereka. Berilah kepadaku potongan-potongan besi hingga tak kala besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu. Berkatalah Zulqarnain, tiuplah api itu hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api. Ia berkata, berilah kepadaku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka tidak mendakinya, tidak boleh mendakinya, dan mereka tidak boleh melubanginya. Zulqarnain berkata, ini dinding adalah rahmat daripada Tuhanku, tetapi apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar. Seorang manusia yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran namanya Zulqarnain, yang tidak dikenal pasti status dia. Ada ulama sebut
Zulkarnain ini dia seorang ahli sufi, abid, alim dan raja. Ada ulama sebut Zulkarnain dia seorang nabi dan rasul, dan dia menjadi raja. Ada dua pendapat. Walau apa sekalipun pendapat itu, Zulkarnain adalah orang yang soleh, hamba Allah yang soleh, yang taat, yang tawadhu kepada Allah, turut segala perintah Allah, dan dia ada suatu empire pemerintahan, ataupun boleh disebut Zulkarnain ini sebagai seorang raja. Lebih kurang macam Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam. Dia ada pemerintahan dia tersendiri, jajahan taklukan dia. Itu satu. Yang kedua, Zulkarnain disebutkan dalam sirah, dalam sejarah, antara manusia yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada dia, ada dua orang manusia soleh. Dua orang manusia soleh yang Allah berikan kepada mereka berdua pangkat Nabi dan Rasul. Satu. Yang kedua, Allah berikan kepada mereka kuasa memerintah dunia. Maknanya dia jadi raja. Kuasa memerintah dunia. Dia menjadi raja sekaligus memerintah dunia. Yang ketiga, wilayah jajahan kedua-dua orang manusia soleh ini meliputi timur dan barat, ada satu dunia. Bukan hanya tertumpu pada satu negara, satu benua, suatu wilayah, tapi satu dunia, timur dan barat. Yang keempatnya, dua orang manusia yang disebutkan itu, iaitu pertama Nabi Sulaiman alaihi salam, dan yang kedua Zulkarnain. Ini dua orang manusia yang Allah Ta'ala bagi kuasa, bagi satu empire yang mereka boleh perintah dan tadbir seluruh dunia. Kuasa dia. Seorang lagi yang Allah Ta'ala sebut, yang ulama-ulama khilaf antara Nabi dan Rasul, iaitu Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim. Ada Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dan ada dalam surah Luqman, kisah Luqman Hakim. Luqman ini bukan nama Luqman Hakim, nama dia tu Luqman. Hakim itu gelaran, kerana Luqman itu hakim, Luqman itu bijaksana. Jadi kita nak ambil nama, kalau nak bubuh nama, bolehlah ambil nama Luqman Hakim. Tapi kena tahulah, bukan nama dia Luqman Hakim, namanya Luqman. Gelarannya Al-Hakim, pinjam daripada sifat Allah pada makhluk, kerana amat sempurna di sisi makhluk ini kebijaksanaan Luqman itu digelarkan kepada dia. Sebenarnya kita tak boleh terima gelaran Allah, melainkan orang-orang yang tertentu yang diberi darjat-darjat tertentu, dan Allah beri darjat tu kepada dia, bukan kita bagi. Sebab itu kita manusia, kita nak bubuh nama, tidak boleh diletakkan nama Allah kepada kita, haram. Buh nama Halim, buh nama Rauf, buh nama Majid, buh nama Rahim. Kalau ikut dia punya skala dia, haram. Tapi tak mainlah haram jadah tu. Kalau tak reti juga, dia naiklah tu. Dia tak main hati lah. Nah, haram, salah. Jika kita mengniatkan, mengqasadkan bahawa nama kita itu sesempurna sifat Allah Ta'ala kepada kita, maka kita mesti meletakkan di sebelumnya itu dengan abdu. Kita ini hamba. Hamba kepada siapa?
hamba kepada Rahim, hamba kepada Tuhan yang sifatnya amat pengasih dan pemurah. Hamba kepada Majid yang amat Majid. Majid ini amat terlalu pemurah. Apa ada kat dia? Semua dia bagi. Tu Majid tu. Ada Majid. Majid ni jud macam laut. Laut tu ulama-ulama sifatkan laut itu anta jawadun judun kal bahri. Kamu ini sifatnya pemurah, diibaratkan macam laut. Laut apa yang tak ada, semua ada kat dia. Minyak, tiara, emas, intan, permata, makanan, ubat, macam-macam, ayam, semua boleh dapat daripada laut. Ambil daripada dia, dia tak minta satu pun. Lepas tu kita ambil, buang pula kat dia yang busuk. Dia tak kata apa. Itu yang kata jud itu. Hamba itu Majid. Nak apa? Allah bagi. Kita balas apa kat Allah? Kita balas yang buruk dekat Allah. Allah bagi yang baik. Bolehkah manusia sampai ke tahap tu? Kita boleh bagi ke orang, bagi, tapi sampai satu tahap, hilanglah sabar aku, duk bagi je. Dia tak pernah bagi apa kat aku. Hilang sampai satu tahap, hilang kesabaran dia. Manusia tak boleh sampai. Kecuali lah ada manusia-manusia hamba Allah yang Allah bagi darjat-darjat yang tertentu, dan Allah berikan sifat-sifat Allah itu kepada dia. Contoh macam Nabi-Nabi Allah. Contoh Nabi Ibrahim, Khalilullah. Khalil, kawan yang paling dekat, Khalil. Nabi Musa, Kalimullah, orang yang boleh bercakap. Nabi Muhammad, Habibullah, kekasih Allah. Mana ada orang boleh jadi kekasih Allah? Nabi Isa, Ruhullah, Ruh Allah Ta'ala. Mana itu darjat yang Allah bagi. Bukan manusia bagi, bukan siapa bagi, dan Nabi tidak sebut, melainkan Allah sebut. Gitulah Luqman Hakim, Allah Ta'ala yang sebut nama dalam Quran. Jadi Luqman Hakim sama macam Zulqarnain. Sama macam Zulqarnain, manusia yang ulama-ulama tak dapat pasti sama ada dia ini Nabi atau Rasul ataupun dia ni orang soleh. Sama juga Luqman Hakim, tak dipastikan sama ada dia ni Nabi atau Rasul ataupun dia ni orang soleh. Tapi yang pasti dia, Luqman Hakim dan Zulqarnain adalah orang soleh, orang yang taat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kuasa dia luas, kuasa dia banyak. Jadi dua orang yang Allah Ta'ala bagi dalam dunia ini, Nabi Sulaiman perintah timur dan barat. Zulqarnain juga Allah Ta'ala bagi kuasanya memerintah timur dan barat. Dua lagi yang Allah Ta'ala bagi kuasa timur dan barat juga, tapi jahat. Tapi jahat. Dua ni baik. Ada dua lagi jahat. Satu saya terlupa. Yang pertama namanya Namruz, yang lawan dengan Nabi Allah Ibrahim. Namruz. Yang kedua saya terlupa nama dia. Ingat-ingat lupa. Saya tak berani sebut pun salah, walaupun dia orang jahat. Sebab takut bohong. Jadi lebih baik tak payah sebut. Nanti bila-bila saya ingat saya sebut. Jadi kisah dalam berkaitan dengan Zulqarnain ini, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi, cerita bahawasanya Ya'juj dan Ma'juj, dua orang manusia yang lahir, dan Ya'juj dan Ma'juj ini bakal melakukan kerosakan. Wallahu alam lah, sama ada dia manusia ataupun makhluk selain daripada manusia. Tapi yang pastinya Ya'juj dan Ma'juj telah ada. Ya'juj dan Ma'juj telah ada. Sama macam yang kita telah baca Dajjal, Nabi Isa, Imam Mahdi. Ya'juj dan Ma'juj ni ada 4 benda, 2 baik, 2 jahat. Imam Mahdi, Nabi Isa dalam kelompok yang soleh, Ya'juj dan Ma'juj serta dengan Dajjal dalam kelompok yang
asi, dalam kufur, dalam kawasan kufur, orang jahat. Cuma yang tak lahir lagi Al-Mahdi. Al-Mahdi, Imam Mahdi. Yang telah ada Nabi Isa, Dajjal, dan juga Ya'juj dan Ma'juj telah ada. Imam Mahdi dia akan lahir, sama ada telah lahir ataupun akan lahir ataupun tak tahu, wallahu alam. Tapi yang pastinya Al-Mahdi Al-Muntazar, istilahkan Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu, dia akan lahir. Rupa dia, mirip dia, sama macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita baca dulu. Nabi Isa dah ada, Allah Ta'ala angkat dia naik ke langit dulu. Kita baca dulu ketika umurnya 30-an, tak sampai 40, 35, 36, 30 tahun lebih tu, naik ke langit. Bila? 2000 tahun dahulu, 2012 tahun dulu. Dah 2012 kita guna pakai tarikh Masih, Al-Masih, dah 2012 tahun. Maknanya semenjak daripada kelahiran Nabi Isa diambil, dikirakan Nabi Isa itu dihilang ataupun dibunuh semenjak itu. Maknanya dah 2012 tahun Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, dan Nabi Isa akan turun balik ke bumi, diturunkan oleh Allah ke bumi, dan akan hidup, akan memimpin dunia, akan meneruskan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad lebih kurang 7 ke 8 tahun. 7 ke 8 tahun. Jadi dia hidup umurnya, dia akan mati dalam 40 tahun lebih. 40 tahun lebih. Jadi umur Nabi Isa bukan sampai ribuan tahun. Tak sampai. Nak kata ribuan tahun macam mana? Sebab naik ke langit bukan macam suasana hidup di dunia. Ada siang, ada malam, ada kalender, ada hari, pagi, petang dan sebagainya. Sebab di angkasa, bukan angkasa lah, di langit, langit yang ketiga Nabi Isa. Bukan seperti suasana siang malam boleh hitung hari dan sebagainya. Alfa sanatin mimma ta'uddun. Setahun, 1000 tahun diibarat sehari di sana. Kalau nak analogi lah, kalau nak buat contoh, maknanya kalau dah 2012 tahun, baru lebih kurang 2 hari lebih. Lebih kurang 2 hari lebih. Jadi amat tidak mustahil bagi Allah Ta'ala, harus bagi Allah Ta'ala boleh buat segala-galanya. Dan Imam Mahdi akan turun. Imam Mahdi akan turun, Nabi Isa akan turun berserta dengan kemunculan Al-Mahdi untuk menghapuskan kemunculan Dajjal yang telah ada dan Ya'juj dan Ma'juj yang telah ada, yang Allah Ta'ala telah sebut dalam Quran, dalam hadis Nabi telah sebut. Dan Ya'juj dan Ma'juj ini dia, bukti dia. Bukti yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kisah Allah perintah kepada Zulkarnain untuk bina satu tembok besi, buat apa? Buat benteng, buat dinding, buat kubu, kepung supaya Ya'juj dan Ma'juj ni tak boleh keluar. Tak boleh keluar. Itu yang Allah kata itu, inna Ya'juj wa Ma'juj wa mufsiduna fil ard. Ayat 94. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj ini melakukan kerosakan di bumi. Fahal naj'alu laka bainana wa bainahum an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Macam mana boleh kita nak buat sadda, nak buat satu tembok, nak buat satu empangan. Sadda ni ampang. Macam orang buat ampangan boleh tahan air, macam pintu ampang jajak tu. Sadda boleh tahan air, air tak mai, banyak mana mai air tak limpah, buka dia air turun. Jadi Allah suruh Zulkarnain buat satu empangan macam tu, boleh kurung Ya'juj dan Ma'juj dalam tu, dia tak boleh keluar. Kalau dia keluar, dia akan buat kerosakan di muka bumi ini. Jadi Allah Ta'ala berikan, perintahkan kepada Zulkarnain ketika itu
dengan Allah sebut Zulkarnain minta pertolongan daripada Allah, fa'ainuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Minta bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan manusia ataupun makhluk di atas muka bumi ini. Kemudian Zulkarnain kata, atuni zubaral hadid, ayat 96. Atuni zubaral hadid, berilah kepadaku potongan-potongan besi. Besi betul ya? Bukan besi hikmah, besi. Hingga tak kala besi itu, hatta ila sawa baina sadafaini qala anfukhu. Allah kata, hingga tak kala besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, anfukhu, tiuplah api itu hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api. Ia berkata, berilah kepadaku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atas besi yang panas, agar mereka tidak boleh mendaki dan buat lubang. Ini satu seni bina hebat. Satu seni bina hebat yang manusia pakai sampai sekarang. Sampai gelar ni manusia pakai. Arkitek lah, engineer. Semalam saya balik, saya ada di Bangi semalam. Pas sampai balik pukul 3:30 pagi tadi. Dalam hantar Tuan Guru Datuk Harundin nak pergi buat proses menjalani pembedahan jantung malam ni, nak lepas ke Amerika, ke Stanford Hospital, Stanford, California, untuk buka kali yang kelima. Mungkin buka dada lah kot, kali yang kelima. Angiogram yang dia dah buat dekat 10 kali dah. MRI pun tak tahu berapa kali dah. Buka ini kali yang kelima. Tak ada lagi lah orang yang buka sampai 5 kali. Buka dada. Dia baru balik umrah. Dia cerita menara jam yang besar di Masjidil Haram. Jam tu tak, menara tu tak siap sepenuhnya lagi. Jarum pendek dia tu, jarum pendek jam tu beratnya 4 tan. Jarum panjang dia tu beratnya 8 tan. Di bawah dia tu ada, di bawah menara jam itu, atas dia ada kubah yang ada bulan bintang tu. Bawahnya tu ada 4 istana. Ada 4 istana yang lengkap, komplit segala-galanya. Ada 4 istana. Papan panel jam itu boleh berubah warna mengikut cahaya siang malam. Tapi yang canggihnya, warnanya yang dipilih oleh engineer itu, siang menjadi putih, malam menjadi hijau. Hijau putih. Dan engineer dia tu orang Malaysia. Bila tanya pasal apa hijau putih, memang engineer tu minat hijau putih. Itu je. Jadi tahu mana sebab engineer tu sendiri yang abang pada Tuan Guru, masa dia baru balik hari Senin, baru hari Senin kemarin dulu. Dan dia diberi penghormatan naik. Engineer tu kata, tak ada lagi saya orang Malaysia yang pertama naik Tuan Guru. Orang Malaysia pertama naik. Sebab saya engineer daripada Malaysia, saya nak bagi kat Ustaz. Jadi dia bawa Ustaz naik, tapi dengan syarat Ustaz kena pakai selok dan tak boleh ke kopiah.
Kena pakai seluar. Kena beli seluar. Beli seluar selek, beli baju kemeja, pakai topi engineer, sebab yang boleh naik itu hanya engineer. Lain tak boleh naik. Jadi engineer tu nak bagi penghormatan, naik atas tu. Jadi ustaz tanya dia macam mana dengan berat jam sampai jarum sampai 4 tan, jarum panjang sampai 8 tan. Dia punya apa yang gigi-gigi jam tu buat daripada copper, daripada tembaga tu, boleh tahan. Dia punya hebat itu. Dia kata kekuatan itu dengan doa. Boleh design dan boleh buat itu dengan doa. Sebab engineer tu memang orang yang ustaz kata Engineer yang beriman. memang tawaduk betul lah. Orang beriman. Kalau alang-alang nak buat memang tak boleh lah. Tapi teknologi sekarang ini yang ada, sampai engineer tu boleh buat sesuatu. Makna yang Nabi, yang Zulkarnain buat ni, kita tiru yang Zulkarnain punya. Kita buat bangunan, buat dengan acuan, buat dengan piling, ada konkrit, ikat batu, ikat besi dan sebagainya. Ini dia foundation dia, asas dia, basic dia, daripada apa yang dibuat oleh orang-orang yang telah Allah Ta'ala pilih untuk bagi panduan kepada kita. Nabi Nuh buat kapal bahtera punya besar, tak tenggelam, dalam laut tahan sampai selama-lamanya. Kalaulah Allah tidak bagi ilmu tu kepada Nabi Nuh, manusia semua tak akan tahu buat kapal. Tak tahu. Tapi yang teruknya pergi ambil kayu kapal buat cincin pula. Itu yang teruk. Nabi Nuh tak apa dah. Kita ni yang teruk ni. Mana dia dapat kayu buat cincin? Buka. Tasbih buat apa? Tak tahulah betul ke tak. Allahuakbar. Tak payahlah ambil khasiat kayu tu. Ambil syariat tu. Ambil syariat tu. Kemarin dalam perjalanan, dalam pukul 6 kemarin saya duduk dalam kereta, duduk dengar radio IKIM, Dr. Zulkifli Al-Bakri, apa nama, isu perbentangan pasal anak tak sah taraf. Anak tak sah taraf. Ada seorang pemanggil dia telefon Dr. Zulkifli Al-Bakri itu. Dia tanya, macam mana kita nak menghalang daripada berlakunya anak tidak sah taraf ini berleluasa? Banyak sangat. Sebab dia kata mungkin kita sekarang ini mengutamakan pencapaian, rakyat didahulukan. Dia kata, adakah boleh lebih baik? Saya rasa dia kata akidah didahulukan, syariat diutamakan. Mungkin boleh ada halangan dia. Akidah didahulukan, syariat diutamakan. Itu sambil dengar kemarin tu, pinjam kan. Bagus, idea tu bagus. Syariat didahulukan, akidah didahulukan, syariat diutamakan. Orang yang tanya tu pun hebat. Mungkin bukan calon-calon orang lah, ahli akademik. Jadi dalam ayat ni kita nampak Allah Ta'ala bagi satu teknologi, satu kemajuan kepada Zulkarnain untuk buat binaan, guna konkrit, guna besi untuk adun, buat satu tembok. Dan kita pun buat tembok, bina konkrit dan sebagainya untuk halang air, untuk halang bukit, halang tanah runtuh, buat jabatan tinggi, guna penebat dan sebagainya. Kita guna sistem yang sama. Nabi Idris menjahit, pandai menjahit, maka ilmu diperturunkan sikit demi sedikit kepada Nabi Idris, sampailah kepada seluruh manusia pandai jahit. Kalau tidak, tak pakai baju lah kita. Pasal Nabi Idris diberi kemahiran menjahit.
Nabi Sulaiman ada kemahiran membina kusur, membina istana. Dan istana itu ada penuh dengan decoration dia. Tirai, lantai marmar, dinding marmar, tiang emas, rumah berbilik-bilik, luah dia dan sebagainya, ada katil, ada ruang tamu, ada partition itu dan sebagainya. Nabi Sulaiman engineer dia. Engineer dia. Bukan jin engineer Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu engineer. Dia mengarahkan jin untuk buat sebagaimana yang Nabi Sulaiman nak. Dia nak lantai yang sekian-sekian, nak lampu, hatta sudah ada lampu malam cerah. Hasil daripada apa? Daripada diamond-diamond yang diambil dalam dasar laut perwarnaan. Lantai macam ayam. Lepas tu cerita dalam Quran, Balqis nak masuk lantai, nak pijak lantai istana Nabi Sulaiman sampai dia angkat kain dia. Dia bukan angkat macam angkat lah ni, angkat selok sikit ya, macam kita pijak acak. Angkat sikit nampak betih saqai ni, nampak dua betih dia. Pasal apa? Dia takut basah kain dia. Angkatlah sikit, pijak. Nabi Sulaiman kata tak payah angkat lah waktu Bunyi berkilat. bunyinya berkilat, ingat kuat ayam. Kita pergi mana? Tuan-tuan pernah pergi mana? Tengok lantai berkilat. Saya tak tahu, saya tak nak pergi mana. Kuatlah buat lantai daripada cermin kan, kristal ke apa ke, pijak. Wih, macam ada ayak dalam tu. Ni kita nampak berkilat tapi statik, nampak tak nampak apa. Nampak kita juga lah. Ni nampak macam merombak, macam ada ayak. Teknologi ada pada Nabi Sulaiman. Nabi Hud, Nabi Saleh dah bina, buat rumah-rumah apartmen bertingkat. Apartmen bertingkat. Kita tengok di Petra, Nabi pergi ziarah, pergi umrah kan. Apartmen bertingkat, kekal sampai sekarang, dah beribu tahun dah, masih kekal binaan dia. Lebih lama daripada Nabi Isa. Isa baru 2012 tahun. Maknanya Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Lut, kaum yang hidup dalam batu, rumah dah dibuat, boleh pahat. Watan itu minal jibal buyuta, pahat rumah, pahat bukit-bukit, buka buat rumah. Tiang tu dia, tiang Roman. Kita kata tiang Roman, menahat Nabi tu main buah rumah kita. Kita kata ni orang Rom punya, Itali punya tiang ni made in Italy. Mana made Italy ni? Nabi yang buat. Kita tengok tiang di bukit dia pahat. Bentuk design dia tu macam mana? Siapa yang tiru siapa? Dalam duk main mengaji paksi tiap minggu pun duk kata kapiak. Patutnya ubahlah. Kapiak tiru Islam, bukan Islam tu kapiak. Kapiak mana ada apa? Tak ada apa. Jadi itu kesan teknologi kan yang dibuat ni. Berilah kepadaku potongan-potongan besi hingga tak kala besi itu telah sama rata dengan kedua puncak. Dia piling tu, besi yang panjang piling sama dengan puncak bukit. Sama dengan puncak bukit. Tak kala besi itu telah sama rata, berkata Zulkarnain, tiuplah api hingga apabila besi sudah menjadi merah seperti api. Ia berkata, berilah kepadaku tembaga yang mendidih agar aku tuang ke atas besi yang panas. Mereka tidak boleh mendakinya, tidak boleh melubang. Dah pacak piling besi, bawa tembaga panas yang dipanaskan jadi cair, tuang dalam acuan dia sehingga jadi tembok yang kukuh. Makna besi-besi itu dia punya, orang panggil apa? Ceracak, curucuk dia no? Curucuk dia. Dia dah jadi curucuk dia, curucuk, tuang dia punya adunan tembaga cair itu, akhirnya dia jadi satu dinding yang cukup kuat dan cukup kukuh. Ada ke orang buat? Tak ada. Yang ada buat 2 hari tak boleh jalan, bentuk. Buat stadium depan dengan sebelah. Buat sekolah balik.
Sebab apa? Inilah sebab Zulkarnain bina bukan dengan ilmu dia. Sebab itu manusia tidak boleh buat sesuatu dengan kemegahan. Aku ada ilmu, aku pandai, aku engineer, aku doktor, aku ini dan sebagainya. Aku buat dengan ilmu aku. Salah. Kita tidak akan berjaya selama-lamanya sekiranya kita bangga dengan ilmu kita. Macam saya cerita tadi lah, engineer yang buat menara jam Mekah itu, dia kata kat Tuan Guru, saya buat ni dengan doa. Saya blank, dia kata. Saya tak tahu saya nak design macam mana bila Arab Saudi minta saya dipilih sebagai panel engineer untuk buat menara jam tertinggi di dunia. Saya tak boleh nampak macam mana nak buat itu. Sehingga dengan doa sahaja yang boleh buat. Yalah, jarum pendek saja 4 tan, jarum panjang 8 tan. Boleh duduk pusing atas yang kita duduk tengok sekarang ini. Dengan ada 4 biji istana di bawah dia. Dia kata dengan doa. Ilmu kita tumpang Allah Ta'ala yang banyak. Izin Allah. Sayyid Qutb mentafsirkan tempat yang Zulkarnain sampai di antara dua dinding, yang disebut sebagai dua dinding, Bainas Saddain, dalam ayat 93, hatta iza balagha bainas saddaini wajada min dunihima. Saddain itu makna dua dinding. Sayyid Qutb, seorang ulama tafsir, menafsirkan tempat yang Zulkarnain sampai di antara dua dinding tidak dapat dipastikan di mana dan tidak juga dipastikan apakah dua dinding itu. Ulama nak terang pun tak boleh, hanya Allah Ta'ala sahaja yang tahu dinding tu tak mana betul-betul. Sudut pergi cari lah. Cari dalam Google Earth ke, cari jumpa ni apa nama Empire kot, apa sangka yang Zulkarnain buat dulu beribu tahun dulu. Mungkin ni tak tahu lah, wallahu a'lam. Ulama tak sebut, tak pastikan di mana. Yang boleh diambil daripada nas ayat ialah, yang kita nak faham daripada ayat tu, Zulkarnain sampai kepada suatu tempat yang berada di antara dua gunung yang semula jadi atau dua dinding yang dibuat. Mungkin di antara dua gunung itu memang gunung betul, memang gunung betul, ataupun mungkin dibuat gunung daripada tempat yang tidak tinggi, dibina supaya lebih tinggi dan boleh dibuat tembok. Macam orang nak buat empangan kan, antara bukit dan bukit di celah-celahnya itu berlekuk. Jadi nak buat macam mana? Nak kena bagi boleh tahan air, nak bagi jadi satu kolam di antara bukit sini, bukit sini, bukit sini, ditambak. Piling dulu, buat cukup dulu, tambak, akhirnya sama dengan bukit. Tambak sini pula sama sini. Masih akhirnya masuk air sudah jadi satu kolam takungan. Mungkin itu yang dimaksudkan, sama ada mungkin bukit semula jadi ataupun mungkin yang diusahakan oleh Zulkarnain. Di antara kedua dinding tersebut terdapat laluan berjalan kaki. Mana ada luan. Lalu ia dapati di situ terdapat satu kaum yang hampir-hampir tidak mengerti pembicaraan kerana berlainan bahasa. Di antara dua bukit itu maknanya ada kampung, ada tempat orang, ada perkampungan. Tapi bahasa yang mereka bercakap, Zulkarnain tak faham, maknanya tempat yang jauh daripada tempatnya. Ketika mereka mendapati Zulkarnain mempunyai kekuatan dan kebaikan, mereka meminta supaya ia membina benteng untuk menyekat serangan Ya'juj dan Ma'juj yang akan masuk dan menyerang mereka melalui jalan di antara dua gunung itu. Jadi orang kampung ni sudah pun rasa ancaman daripada Ya'juj dan Ma'juj ketika itu. Jadi mungkin orang kampung ini sudah nampak sesuatu tanda yang baik kepada Zulkarnain yang boleh diminta bantuan. Mereka minta bantuan supaya Zulkarnain membantu mereka. Macam mana cara nak menghalang Ya'juj dan Ma'juj? Sebab mereka duduk di tengah-tengah laluan.
jalan gunung itu. Tak kala ia dapat memasuki, sudah tentu ia akan mengadakan berbagai-bagai kerosakan di bumi, sedangkan mereka tidak berkuasa menentangnya. Mereka akan menyerahkan kepada Zulkarnain bayaran hadiah yang mereka telah kumpulkan berdasarkan manhaj yang baik yang dibawa oleh Zulkarnain untuk menentang kerosakan bumi. Tetapi Zulkarnain menolak bayaran hadiah itu dan ia sanggup membinanya dengan sukarela. Buat cuma, tanpa bayaran. Ia berpendapat bahawa semudah-mudah cara untuk membinanya ialah menyekat laluan di antara dua gunung itu. Maka ia meminta daripada kaum yang lemah itu supaya menolongnya dengan kekuatan alat dan kekuatan tenaga yang mereka ada. Jadi di antara dua bukit itu, Zulkarnain telah mencadangkan agar dibuat sekatan. Bukit-bukit blok di situ. Jadi dinding. Ya'juj dan Ma'juj tak boleh lalu. Itu cara nak menyekat supaya tidak orang kampung itu tak kena ganggu dengan Ya'juj dan Ma'juj. Cuma Zulkarnain sebut dia tak mau bayaran apa-apa, dia buat dengan percuma. Cuma dia minta bantuan tenaga daripada orang di tempat itu tolong dia. Maknanya Zulkarnain perlukan bantuan manusia dan juga peralatan untuk bina. Sebab itu makna mafhum daripada sini, kita nak buat sesuatu tidak hanya boleh dengan doa. Mesti kena ada al-qasbu, mesti ada usaha dan ikhtiar. Makna ilmu kena ada, cerdik kena ada, peralatan kena ada, ditambah dengan satu lagi doa. Barulah boleh lengkap, komplit dan kukuh sesuatu yang dibuat itu. Kalau hanya dengan ilmu, dengan peralatan, Allah letak di tepi, tidak kukuh. Buatlah apa pun, semua itu tidak akan kukuh. WTC yang gah pun boleh untung dengan hanya sebiji kapal terbang. Dengan hanya sebiji kapal terbang boleh untung. Walaupun orang kaji mungkin suhu yang terlalu panas sampai beribu degree boleh menghancurkan sistem dia punya besi-besi konkrit dia, luluh dan sebagainya. Tapi itu hanya sebagai kajian. Logiknya belum tentu. Logiknya belum tentu. Kaabah yang dibina hanya beberapa kali reban, itu pun kerana banjir besar. Tapi dibina semula. Itu yang kata la masjidun ussisa ala taqwa. Binaan-binaan yang dibina atas dasar takwa, binaan itu lebih kukuh, lebih hebat berbanding dengan binaan-binaan yang struktur dia dibina dengan kebanggaan manusia dan ilmu, tapi menolak Tuhan ke tepi. Dia tidak akan kekal. Mereka pun menghimpun keratan-keratan besi dan menambunkannya di laluan antara dua gunung tersebut. Cari besi. Maknanya besi telah ada lah. Lompong besi pun dah ada. Mana orang nak cari besi dulu? Takkan kita nak kata orang dulu tak kenal besi kot. Tak kenal besi, tak kenal konkrit, tak kenal logam, tak kenal itu. Itu yang orang-orang barat, dia memperlekehkan orang Islam ni tidak bertamadun, tidak tahu. Seolah-olah mereka sahaja tahu. Bila banyak ilmu-ilmu sains diistilahkan dengan nama-nama mereka, ubat, formula-formula, bahan-bahan itu dan ini, bubuh nama mereka sebab mereka rasa mereka yang berjumpa. Sebenarnya lebih awal lagi, besi telah ada, telah pandai pun guna besi, dah tahu pun sistem macam mana nak bagi kukuh. Zulkarnain sebelum Nabi Musa, Nabi Musa dengan Nabi Isa, ulama sebut lebih kurang 900 tahun. Nabi Musa dengan Nabi Isa itu jarak dia 900 tahun. Ada ulama kata kurang. Nabi Isa dengan Nabi Muhammad lebih kurang 700 tahun.
Lebih kurang 7, dah ada 1,600 tahun dah di situ. Period sebelum tu, sebelum Nabi Musa, berjuta tahun. Makna manusia telah kenal. Siapa habis kenal? Allah Ta'ala habis kenal. Berkata Zulkarnain, tiupkan api untuk memanaskan besi. Itu satu lagi. Besi dah ada. Tahu pula kaedah macam mana besi yang keras itu boleh dilemburkan. Maknanya cerdik lah. Cerdik dia